Terima kasih Tuan Pengerusi kerana meletakkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai warga digital tertinggi di dunia. Dalam pada itu, definisi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai warga digital ialah golongan muda yang berusia antara 15 hingga 24 tahun yang menggunakan internet secara aktif sekurang-kurangnya 5 tahun. Perubahan norma hidup ekoran pandemik COVID-19 menyaksikan peralihan kepada pendigitalan dan juga otomasi. Kepesatan perkembangan teknologi ini mendorong golongan belia untuk terlibat dalam mengusahakan perniagaan secara online. Oleh itu, justru itu saya memohon untuk memasarkan produk mereka. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput YB Betung. Salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Polis pada hari ini. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberi peluang sekali lagi pada saya untuk turut membahaskan bajet di peringkat jawatankuasa di bawah maksud B dan P26 iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Saya terus kepada butiran 19530 Program Peningkatan dan Pembangunan PKS. Saya melihat peningkatan yang amat besar pada tahun ini iaitu sebanyak 35 juta ringgit berbanding dengan hanya 5 juta ringgit pada tahun 2022. Saya minta Yang Amat Menteri memperincikan apakah jenis program yang dicadangkan di bawah butiran ini. Apakah agensi yang akan melaksanakan program ini di Sarawak? Sehingga kini berapakah jumlah usahawan PKS di Sarawak yang telah berjaya mengembangkan perniagaan mereka melalui program ini dan apakah sasaran dan dari segi jumlah usahawan PKS yang akan dibantu di Sarawak. Seterusnya, yang kedua adalah butiran 90000 skim latihan siswaza. Tahun ini disediakan peruntukan sebanyak 5 juta ringgit. Umum mengetahui memang ramai siswaza yang keluar IPTS tiap-tiap tahun. Antaranya ramai juga yang tidak mendapat tawaran kerja dan ramai daripada mereka berminat untuk menjeburkan diri di dalam bidang keusahawanan. Oleh itu, saya ingin mengetahui bagaimanakah peruntukan ini akan dibelanjakan oleh kerajaan dari segi mekanisme agensi pelaksana khususnya di Sarawak. Adakah kerajaan mempunyai strategi tertentu bagi membimbing usahawan siswaza ini untuk melahirkan lebih ramai usahawan siswaza terutamanya di luar bandar Sarawak. Yang ketiga, saya pergi ke butiran 00603 iaitu program keusahawanan dan 00606 pembangunan perusahaan mikro di bawah Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Corp Malaysia. Tahun ini disediakan sebanyak 10 juta ringgit untuk program keusahawanan berbanding dengan tiada peruntukan yang disediakan pada tahun 2022 dan RM 5 juta ringgit untuk pembangunan perusahaan mikro. Saya mohon Yang Amat Menteri memberi perincian untuk jenis program keusahawanan khusus bagi Sarawak pada tahun ini. Apakah sasaran perusahaan kecil dan sederhana yang akan mendapat manfaat dan berapakah jumlah perusahaan yang telah berjaya melalui program ini di Sarawak. Yang keempat adalah butiran 30000 iaitu tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun. Tahun ini disediakan peruntukan yang amat besar iaitu 330 juta berbanding dengan hanya 25 juta ringgit pada tahun 2022. Kita sedia maklum bahawa Tekun Nasional berperanan untuk menyediakan kemudahan pembiayaan secara mudah dan cepat kepada Bumiputera untuk memulakan dan memajukan perniagaan mereka. Saya ingin mengetahui khusus bagi Sarawak, berapakah sasaran pembiayaan yang dijangka pada tahun 2023. Saya ingin mengetahui berapa peratus daripada golongan PMKS di Sarawak yang menerima pembiayaan atau pinjaman tekun yang mengalami non-performing loan dengan izin pada tahun lepas. Kita amat menyambut baik terhadap peruntukan yang agak besar ini. Cumanya saya ingin mengetahui adakah terdapat sebarang permasalahan yang dihadapi oleh Tekun Nasional dalam mendapatkan kembali pembayaran peminjaman sepanjang tempoh pandemik COVID-19
pada tahun 2020 hingga 2022. Apakah peranan yang telah dimainkan oleh Tekun Nasional kepada para peniaga yang terkesan akibat daripada pandemik tersebut? Pembiayaan Tekun amat penting bagi membantu PMKS dan Betong mengharapkan proses permohonan dapat dipermudahkan dan kurangkan kerenah birokrasi. Akhirnya, saya pergi ke butiran 96000 ialah Institut Keusahanan Negara INSKEN. Sebanyak 10 juta disediakan. Saya ingin mengetahui apakah fokus atau hala tuju institut ini memandangkan ada juga institusi lain yang menjalankan program yang serupa untuk usahawan. Adakah terdapat penyelarasan antara pelbagai institusi yang menawarkan program-program untuk usahawan supaya ianya lebih efektif dan berkesan? Adakah kementerian bercadang untuk menubuhkan cawangan INSKEN bagi wilayah Sabah dan Sarawak? Akhir sekali, adakah INSKEN mempunyai perancangan untuk mengadakan bengkel atau kursus pendek berkala untuk usahawan luar bandar di Sarawak? Mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi